tak ada apa, tak kembang hidup. Budak ni perangai macam-macam. Contohnya lah, malas sungguh. Rasanya tak rasa apa. Sedangkan kita buat kebaikan tu, orang hina juga, orang maki, orang cela juga. Dia kata dia sedekah-sedekah tu dia tu baru tunjuk. Macam mana perasaannya? Dia pula tu maknanya tak ikhlas. Bagi saya susah sekali. Wa nisyanu ru'yatil a'mal, lupakan lihat amalan dalam amalan. Lupakan melihat amalan itu dalam amal. Mana dalam beramal, dalam masa beramal. Boleh faham tak? Lupakan melihat amalan dalam masa beramal. Maknanya jangan kita pandangkan kita ni beramal, barulah kita jadi ikhlas kepada Allah. Jangan berasa kita sembahyang, kita baca Quran, kita berzikir, jangan pandang kita aku. Itu yang rasa malah dah banyak dah. Dah banyak ibadat, dah tak sembahyang, tak jadi. Kita nampak kita, sedangkan yang kita buat itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, tidak. Sebab kita dapat melakukan ibadat itu dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan pertolongan Allah. Ini yang kita nampak. Bila kita tidak nampak, barulah kita nak menunjukkan kepada orang lain, tidak. Tak tunjuk. Tapi bila kita rasa diri kita melakukan amalan, itu yang kita ada sifat riak tu. Kita menunjukkan kepada orang lain bahawa supaya orang kata kita ni baik, supaya orang kata kita ni rajin, supaya orang kata kita ni sedap dan sebagainya. Itu punca dia. Betul, jangan kita nampakkan. Hanya nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ni pun amat berat juga nak hilangkan sifat. Sebab tu orang dulu masya-Allah kan. Kalau dia sembahyang dulu lah kan, sembahyang dulu. Kita ni masya-Allah beratlah nak sembahyang. Satu benda yang berat. Nak berzikir sehari 1000 pun nak buka mulut ni rasa berat. Habib ni bukan 10 kilo pun, ringan ni je, tapi nak buka tu amat berat. Tak, tangan kita nak angkat tu ringan je, tapi nak dia rasa nak buat kebaikan tu rasa berat. Ini punca dia. Sebab apa? Sebab kita tidak nampak. Orang dulu tidak nampak diri dia nak melakukan, dia semakin bertambah. Pas sembahyang, pas zikir, tak rasa malas. Yang kita dah nampak malas, dah banyak dah. Tu yang mesti malas tu. Sebab nampak dah rasa banyak dah. Dia jangan nampak lagi. Dan yang ketiga, waqtidha'i thawabil amal fil akhirah. Maknanya menghendaki pahala amalan itu di akhirat. Boleh juga. Mana beramal itu kerana nak dapat pahala di akhirat, dapat balasan di akhirat. Pun termasuk dalam kata ikhlas juga. Bukan kerana semata-mata dunia, bukan kerana manusia. Itu kata Zunnunil Misri. Itu tanda 3 alamat. Baik.
Wah, kalau macam mana kalau orang yang buat ibadat, kata Imam Fudail bin Iyad, siapa-siapa yang beramal kerana manusia, tu namanya riya. Kalau siapa-siapa yang tinggal amalan kerana manusia, syirik. Berat. Dia takut orang kata, kan? Kita pergi semayang masjid, pergi baca Quran, mai terlintas dalam hati, malah takut orang kata. Tak? Takut orang kata rajin, takut orang kata ni baik, kan? Malah tak nak buat, tak jadi buat. Tadi nak pergi semayang dah, nak pergi baca Quran dah, tapi ada mai syaitan terlintas dalam hati, malah takut orang kata. Tak jadi, maka syirik namanya. Kalau beribadat kerana manusia, itu riya, menunjuk-nunjuk. Jadi macam mana nak selamat? Kena apa dia? Dua-dua ni kena sama belaka. Kita tinggal pun kerana Allah, kita buat pun kerana Allah, tidak kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham. Barulah selamat kita. Kalau tidak, tak selamat. Baik. Jadi ikhlas ni dia ada peringkat-peringkat dia lah. Dia ada peringkat-peringkat. Ada ikhlas khassah, ikhlas muhibbin, ikhlas awam-awam, ikhlas orang yang khawasul khawas. Ini tinggi ni. Jadi seperti mana kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam Mukhtasar Ri'ayah, dia kata dalam membahagikan seseorang itu melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan yang saleh itu terbahagi kepada 4 bahagian. Semua ini termasuk dalam ikhlas, okey. Tetapi dia ada peringkat di ikhlas ni. Yang pertama, orang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat pahala. Kerana gemar kepada pahala, kerana nak mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga termasuk juga dalam kata ikhlas. Kan? Tapi peringkat bawahan lah. Seperti mana budak kalau kita suruh mesti ada upah. Peringkat budak lagi. Ada? Bang, kita itu namanya budak lagi. Jadi kalau kita sebagai anak yang baik hati, kalau ayah suruh jangan minta upah. Dia bagi alhamdulillah, tak bagi alhamdulillah juga. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, beramalkan jauh takut, kerana takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pun masuk dalam ikhlas juga, tetapi rendah. Kenapa semayang tu? Kenapa pergi buat kerja tu? Takut. Jangan semayang. Kenapa semayang? Takut masuk neraka kalau tak semayang. Masuk juga kata ikhlas, tapi rendah. Dan yang ketiga, ayya'mala lahu haya'an minhum. Yang ketiganya, dia melakukan amalan kerana malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggi sikit. Dia ibadat kepada Allah kerana malu kepada Allah. Ini tinggi. Peringkat awal tinggi daripada yang kedua, yang ketiga. Kan? Kenapa? Dia nak berzikir, nak tinggalkan berzikir daripada zikir tu malu, segan. Macam kita lah, kan? Duduk dekat dengan raja, kita rasa segan tak? Kalau kita nak buat benda tak baik, rasa segan tak? Segan ke tak segan? Segan tak segan? Segan. Malu. Malu kalau buat jahat atau beraja. Macam tu orang dekat dengan Tuhan, dia rasa malu.
Puasa tak boleh nak tinggal. Bagaimana kalau dia ada perasaan ni, insya-Allah dia akan jadi tak payah kita suruh. Dia akan timbul sendiri. Nak timbul sifat rajin. Kalau tanam kan ada sifat malu tu. Kalau dengan makhluk, contohnya kita di depan, kita rasa malu tak kalau kita tak buat? Kita ngaji kan, rasa malu tak? Malu kalau depan ustaz tak ngaji. Rasa ni mana ibadat lah, tapi jangan macam tu kerana makhluk pula kan. Ada contoh ni. Rasa malu. Kan? Ini peringkat tinggi sikit. Dan yang keempat, dia beramal ibadat itu kerana kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi tidak kerana nak lari pada neraka, tidak kerana nak dapatkan pahala, tidak kerana malu dak. Ini kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggi. Seperti mana seorang itu bila dia cintakan kepada awak dia, apa sahaja yang awak dia suka, walaupun awak dia tak suruh, dia tahu dah awak dia suka hak tu, dia akan buat benda yang dia suka. Betul tak betul? Betul tak? Abang-abang ni tak pernah lagi. Abang sebelah sini pakcik-pakcik ni dah biasa belaka kan. Suruh kau kata ada awet dulu. Kalau ada kan. Mesti kita buat apa yang awet kita suka. Kan? Tahulah awet kita suka makan apa? Pizza. Pasti kita ajak ke pizza. Makan kat McDonald tu. Kan? Satu gelas, 2 straw. Kalau kita buat benda yang awak tak suka, macam mana awak kita sayang kita kan? Pasti kita akan buat benda-benda, kita bagi hadiah dan sebagainya. Kita bukan kerana dia suruh, kerana kecintaan kita kepadanya. Demikian tu juga kalau seseorang hamba yang dia sebenar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan buat apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, jangan kita kata dia dekat dengan Tuhan tu, tapi perangainya, tetapi sembahyangnya, ibadatnya tidak mengikut syarak. Itu jangan anggap bahawa dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mana orang yang beradab dengan di hadapan raja. Sungguh jaga, bukan hanya di zahir sahaja, dia jaga ni dalam mana hati ni nak lari daripada ingat kepada Allah, rasa malu. Tinggi orang ni. Betul, orang dekat Tuhan ni tinggi, mutabak dia. Nak sampai tahap tu penatlah sikit. Dia mati nafsu. Dia mati nafsu dulu. Kalau nafsu kita masih ada lagi, masa itu tak sampai lagi. Dia kena sampai mati nafsu, barulah sampai ke peringkat rasa rasa malu, rasa cinta, buat dengan tidak kerana terpaksa dah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, ayya'mala lahu ijlalan wa ta'ziman 'anil mukhalafah. Dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala kerana membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggi lagi. Tadi cinta, kasih. Ini buat ni kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ijlalan wa ta'ziman. Habis. Dan yang keenam, dia beribadat, dia kata mengidafatkan oleh setengah tujuan kepada tujuan yang lain. Contohnya kita ibadat, kita nak dapatkan, contoh kalau bacalah surah Waqiah, tak? Baca surah Waqiah, apa fadilat dia? Siapa-siapa baca setiap malam tak pernah jadi atau Nabi kata orang tu tak akan jadi miskin, tak jadi fakir, tak? Jadi pun bacalah, ikhlas juga tapi kurang, nampak? Pahala pun dapat, dunia pun nak juga. Itu masih lagi termasuk dalam kata ikhlas. Tapi kalau semata-mata kerana dunia semata-mata, itu tak termasuk ikhlas. Baik, itu kena faham.
Jadi 6 peringkat. Kita pilih sendirilah yang mana satu, pilih sendiri kita sendiri yang meletakkan diri kita yang mana satu. Dan yang ketiga, daripada tandanya agama ialah menyempurnakan janji. Iaitu apa menyempurnakan janji? Iaitu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tandanya seseorang itu beragama mana dia tunaikan janji. Janji dengan Allah. Kalau janji dengan Allah kita tunai, insya-Allah janji dengan manusia pun kita akan tunai. Tapi kalau janji dengan Allah tak tunai, janji dengan manusia lagi teruk. Ni apa dengan janji Melayu, janji Melayu. Asal Melayu dia kena lah, biasa macam tu. Biasa orang Melayu ni memang janji memang tepat sekali. Kalau janji kata pukul 7, pukul 6, pukul 8.30 barulah. Tu janji Melayu. Kita pergi kedai baiki motor lah contohnya. Kalau ada pemain kat sini. Tak ada kalau ada mahal. Pergi baiki motor, katanya lah kan. Besok datang ambil kita pergi tak siap lagi. Ada pun kita pergi janji, pergi jumpa dengan kawan kan. Katalah pukul 10 datang ambil, 12 baru mari. Ini janji Melayu. Tapi Cina tak. Cina dia jaga. Cina bak janji dia jaga. Nipu kuat. Janji okey, nipu kuat. Tu Cina. Kan? Lepas tu orang kata kalau tak nipu bukan Cina. Kalau tak minum bukan orang India. Kalau tak menipu bukan orang Cina. Kalau tak tunai janji, kalau tak tunai janji itu bukan orang Melayu. Adakah ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala bilanya? Dan makhluk-makhluk yang lain, Tuhan dah tanya dia masa di alam arwah dulu, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Semua roh-roh ni jawab, diketua oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu bala, bahkan ya Allah engkaulah Tuhan kami. Mengaku, berarti kita ada perjanjian, kita mengaku, mengiktirafkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan kita. Lepas tu bila dibangkitkan, kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita kena ikut apa yang disuruh. Betul namanya janji. Kalau kita dah janji, anggapan dia contohlah ayah kita anggap dia sebagai seorang ayah. Kalau apa yang disuruh kita tak buat, kita melawan, tidak sebenar-benar kita seorang anak menganggapkan itu seorang ayah. Kalau betul-betul kita nampak apa yang disuruh oleh ayah kita, pasti kita akan ikut. Benda yang baik lah. Demikian tu juga Allah Subhanahu wa taala kita kena tunaikan. Betul bila lahirnya anak kena beringat semula. Kan anak-anak kena beringat. Apa beringat? Syarat surahkan azan. Tu suruh beringat tu, ingat balik. Janji tu. Cuma tak cakap je. Kalau cakap budak tu jawab, betul lah tu, aku janji dulu. Dia orang dalam hospital lah. Tapi tak. Nak suruh azan pun takut. Dia ingat azan tu macam azan kat masjid kot. Kena buat mic dulu. Azan pun tak pandai. Nurse kata, anak, apa? Cik azan. Allahu Akbar Allah. Kau takbir raya. Astagfirullahaladzim. Tak kerti azan. Betul dia bila dia nak isteri dia beranak, dia buat Tok Bilal. Tok Bilal standby. Standby Tok Bilal. Tok Bilal dia RM50. Alhamdulillah. Sekejap je azan. Nak ceritanya azan pun susah. Ini tu nak tengok peringat semula.
Dah umur 7 tahun kena suruh semayang. Suruh ingat ni. Ingat balik. Kita suruh ke tidak? Tak. Sayang anak. Suruh semayang. Umur 10 tahun tak suruh lagi, tak semayang. Rotan. Tapi rotan jangan rotan mencederakan. Salah. Syarat tak suruh. Rotan yang menakutkan sahaja. Bukan mencedera mentahdid. Mana untuk menakutkan saja. Itu sunat. Dalam rumah kena ada rotan satu. Syaitan takut rotan. Kalau rumah tu ada banyak syaitan, takut nyapu. Takut tu pantang larang. Kalau siapa rumah ada jin kena tindih banyak kali, ambil batang nyapu letak tepi kepala. Datangnya cuk batang nyapu lagi dia. Jadi maknanya letak di rumah, sunat itu. Baik. Jadi kena tunaikan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi dinamakan wafat. Kenapa? Sebab Nabi dah selesai tunaikan janji. Wafat nama dah. Kita pakai tak wafat, kita ni panggil mampus. Sebab apa? Sebab kita Tuhan panggil dalam keadaan tidak rela. Tuhan panggil dalam keadaan kita tak suka. Agak suka lah nak mati. Suka tak? Ya Allah, kalau boleh aku nak hidup 1000 tahun lagi, ya Allah. Masih lagi ada kekurangan. Masih lagi suruhan Allah masih lagi tak buat. Larangan Allah masih lagi langgar. Taubat belum lagi. Itu bila Tuhan panggil dalam keadaan muka masam. Muka tak suka, muka tak senyum. Kalau orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka senyum, itu maknanya tanda orang tu dah sempurna janji. So di mana kekasih Allah, para wali. Dia dah, sebab apa? Dia dah di dunia ini dia dah dapatkan sebenar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakan ibadat itu tidak kerana pahala dan kerana dosa, lari pada neraka, kerana Allah. Macam kita dengan mak ayah lah, kita buat bukan kerana dengan kerana apa kata upahan, bukan kerana takut kena rotan, tak, kerana jasanya mak kita, dengan sebab mak kita lah kitanya ada. Lepas tu mak kita suruh kita buat. Itu contoh je. Jangan silap faham pula ni ajaran sesat ke apa ni. Buat ibadat jangan bukan kerana dapat pahala, bukan kerana lari pada neraka. Ini sesat ni nampak. Sesat pula Wahabi kata. Itu sebagai yang dipahala tu memang nak lah, tapi bukan tujuan utama tu. Kerana Allah, ingat nampak Allah tu. Kalau kita nak dapatkan pahala tu, nak ada upah bukan kerana semata-mata kerana Allah. Tu ikhlas juga, tapi peringkat bawahan ni, peringkat budak, kan? Baik. Itu kena faham. Dan yang keempat, ketiadaan melampaui singkat. Maksud singkat mana batasan, iaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena jauhkan. Apa yang Tuhan larang banyaklah. Nak tahu kena mengaji dalam kitab fiqh. Jadi kena jauhkan. Barulah kita sebenar-benar orang yang beragama. Sebab tu orang kafir, dia nak masuk Islam, dia tak tengok orang. Kalau dia tengok orang Islam, pasti dia tak masuk Islam. Betul tak? Kalau dia ada seorang Cina masuk Islam, dia kata, saya masuk Islam bukan saya tengok dengan sebab saya tengok orang Islam tu, tak, saya tengok ajaran Islam tu sendiri. Kalau saya tengok orang Islam, pasti saya tak masuk Islam. Sebab apa? Tengok perangai kita macam mana? Adakah ikut apa yang disuruh, apa yang dilarang? Mulut kita, perbuatan kita tak sama. Yang penting kalau paling mudah sampah. Di negara-negara orang yang ambil ajaran Islam dia beramal, dengan kita orang Islam tak beramal dengan Islam, sama tak di segi kebersihan? Sama tak sama?
Tak sama. Saya tak pernah pergi lah ke Singapura, tak pernah pergi ke England ke mana-mana lah negara. Tapi saya pernah dengar daripada orang-orang yang pernah pergi ke sana. Kalau dari segi kebersihan, Masya Allah, kalah negara orang Islam. Seperti mana kata setengah orang alim, dia kata kalau aku pergi negara orang Islam, tak nampak Islamnya. Tapi aku pergi negara orang sebelah luar Eropah, nampak Islam. Sebab apa? Mereka ni beramal. Kalau dia naik bas, berubah tak? Tak berubah. Tak cuba kita, macam tak pernah naik bas. Padahal ada tiket dah, nombor tiket pun ada kan. Kena kapal terbang pakai 1,000. Padahal ada nombor. Itu naknya tak ada. Orang lain Masya Allah beratur lift. Tu tiket dah ada. Kalau makanan lagi lah. Masya Allah, pasal bergaduh. Padahal kurma bungkus je, sebiji dapat dia, bergaduh. Masya Allah, ni tengok cermin kat saya ni, pecah ni. Bukan saya nak cerita dah. Saya pergi Mekah, balik semayang sikit-sikit. Jadi biasa orang Arab ni dia suka derma. Balik semayang sampai 1 lori bagi kurma. Dia satu bungkus satu bungkus kotak, satu buka kecil. Saya dah fikir, kalau aku pergi ni mampus nanti. Kena pijak nanti. Ramai saya bersubuh sangat dia. Orang Arab tinggi-tinggi, orang negro. Kita tak pergi, kita kecil ni dah, tak pergi duduk luar lah. Tunggu lah, kena rezeki aku ada lah. Kita kata biar lah. Kita rasa juga ada rezeki kan. Kan duduk luar, jauh sekali je. Macam mana Tuhan fikir dalam fikiran dia Tuhan bagi campak cung depan mata saya. Kena pergi pecah ada lagi ni dah, alhamdulillah buat balik asal, balik hotel. Tak payah bubut. Ya tak? Ini berubah masya-Allah, cuba beratur. Saya rasa kalau beratur sehari tak habis tak. Kena ceritanya apa? Tak ada peraturan. Bis. Jadi mana kita kena apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang kena jauh. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah Subhanahu sedaya upaya baikmu, kemampuan ni. Habis itu dah tanda di antara agama. Dan melengkapi agama itu atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. InsyaAllah kita akan sambung balik yang berkaitan dengan Islam. Dengan kita faham Islam ni, agama-agama Islam, iman, ihsan tak ada. 3 ni terkandung dalam agama itu 3 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Wallahu qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Apa kata musannaf? Hendaklah engkau ingat dalam hati engkau akan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat akan dikau dengan berapa nikmat yang besar-besar, iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurnya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya lagi akan jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Maknanya syarat mensuruhkan kita supaya kita ingat dalam hati semua Allah telah memberikan nikmat kepada kita, banyak-banyak nikmat. Dan nikmat yang paling besar-besar sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup. Tu nikmat besar juga tu. Kita hidup tu dari satu nikmat yang besar ni. Kan ada setengah-setengah bayi tak dapat lahir, tak nampak dunia lagi dah meninggal. Ada setengah meninggal dalam perut. Itu semuanya tak dapat nikmat. Jadi kita dapat menyaksikan dunia itu satu nikmat itu. Lebih-lebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam itu kena jaga baik. Jangan kita melepaskan peluang itu, lepaskan nikmat itu besar. Jadi kalau kita nak kirakan nikmat Tuhan itu tak terhingga banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau seandainya sekiranya kalau aku nak mengirakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak terhingga banyak, tak terhitung. Banyak. Ni nak nafas yang kita duk nafas ni sejak kita lahir sampai sekarang ni berapa ribu, berapa juta. Itu satu nikmat tu. Pak kalau Tuhan stopkan 1 minit aja, 1 minit satu stop, mampus semua. Itu kena besar. Berarti kita jangan gunakan nikmat nyawa ni untuk melakukan perkara yang tidak baik. Guna untuk kebaikan. Baik. Dan nikmat yang besar itu apa dia? Adalah di antaranya segala anggota engkau. Itu kena ingat. Anggota badan kita. Yang wajib atas engkau memeliharanya, kata pesannya. Wajib kena memelihara, mana memelihara daripada melakukan perkara maksiat. Bukan duk jaga, tak buat apa-apa, bukan. Maksud memelihara ni menjaga daripada melakukan maksiat terhadap Allah. Dan mensyukurkan nikmat, mensyukurkannya. Tuhan yang anggota tu kena kamu syukur. Maksud syukur sini yang wajib di atas akan mensyukurkannya, mana kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan bagikan tadi adalah kita melakukan ibadat kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Bersyukur ini mana jadikan apa yang Tuhan jadikan itu untuk melakukan ibadat kepada Allah, itu nama bersyukur. Puji lain, puji alhamdulillah. Syukur ni gunakan nikmat yang Tuhan bagi itu untuk ibadat kepada Allah. Kalau Tuhan bagikan pangkat, gunakan pangkat untuk ibadat kepada Allah. Jangan gunakan pangkat untuk jadi maksiat. Kita kalau ada tenaga, kita ada tenaga. Kalau kita ada harta, kita gunakan harta untuk jalan Allah. Kita gunakan anggota kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu namanya bersyukur. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Tuhan akan tambahkan lagi. Kalau kita ingkar, kufur, Tuhan bagi tenaga, kesihatan dan sebagainya, tak gunakan, Tuhan akan tarik balik. Betul, berapa ramai orang yang kaya raya tapi jadi bankrupt disebabkan dia tidak keluarkan zakat. Dia anggap zakat tu adalah satu penindasan bagi dia. Kalau zakat RM10, RM20 tu zakat boleh lah. Tapi kalau jadi jutawan, sayang juga zakat. Sayang juga. Dia cari jalan, dia buat pelabuhan-pelabuhan bagi benda-benda yang tak baik. Buat kelab-kelab yang bagi duit dia. Padahal zakat lain. Zakat kena bagi kepada yang ditetapkan oleh Allah. Baik, jadi kena gunakan. Baru Tuhan akan bertambahkan lagi. Jangan rasa bila kita keluar je 10,000, ribu banyak tu. Tak, Tuhan akan tambahkan lagi. Satu Tuhan jadikan 700. RM1 700. Lepas kalau 10,000 kira sendiri. Tak nak kira, ambil kereta. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, kalau itu tak jaga nikmat-nikmat yang Tuhan bagi tadi, pasti Allah akan tanya kita di akhirat nanti. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita selalu baca surah Yasin tapi kita tak perhatian ni. Kita selalu baca tapi perhati tak. Baca saja. Sedangkan Yasin tu qalbul Quran, hati Quran. Faham makna-makna isi-isi kandungan dia tu. Artinya apa? Pada hari kiamat menutup, menahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala mulut mereka itu. Artinya apa maksud menutup? Yang ini menegah, Allah akan mulut daripada bercakap. Kan tutup mulut. Kan tutup kan bibir, terbuka kan mudah buka mulut. Jadi mulut ni lah yang susah ni. Kan? Dengan sebab mulut lah badan biasa. Sebab apa? Kerana kerana pulut santan binasa. Kesilap. Kerana apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Betul itu orang kata. Ya tak? Cuba fikir. Macam tu lah. Seseorang tu kena belempang tu sebabkan mulut dia tu, mulut celupar. Suka maki orang pung sebiji. Baik, jadi di akhirat Tuhan akan tutup.
dan berkata-kata akan Allah oleh segala tangan mereka itu. Maknanya tangan ini akan menjadi saksi, tangan ini akan menjadi memberi khabar, menceritakan kepada Allah, dan kaki, dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan akan dia di dalam dunia. Maknanya tangan akan menceritakan, kaki akan menyaksikan apa yang diusahakan, apa yang dibuat semasa dia hidup atas dunia baru. Mula-mula buat apa? Tutup. Tutup. Sebab apa? Sebab mulut ni suka menipu. Kalau tanya tak saja. Tapi bila tengok dalam CCTV, tengok pada masa sekian, waktu sekian, tengok dia buat menipu ni, kena lagi. Macam itulah manusia, suka menipu. Betul, di akhirat Tuhan tutup kunci. Kalau dalam ayat yang lain, ni akan depan, kita akan cerita. Kita nak cerita ayat yang lain. Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim, menyaksi pada hari itu lidah mereka sendiri yang menjadi saksi. Tuhan tanya, dia akan jawab. Tapi jawab, ni lidah kita ni yang tak betulan, ni kena jaga baik ni. Kalau Tuhan jadikan ni kena jaga baik ni. Dengan sebab dia lah jadi rosaknya. Rosak segala-galanya. Habis. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa dah. Sebab tangan kita, anggota kita sendiri yang menyaksikan. Ya tak? Walaupun kita menafikan apa yang kita kata tu. Kita akan menjadi saksi. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripada seseorang. Daripada seseorang. Maknanya kalau kejahatan, dia akan keluarkan, dia akan menyaksikan. Contoh sekarang ini, kita datang kerana siapa? Kerana Allah datang mengaji. Maka hari ini juga, masa juga, tempat kita duduk, saya akan beritahu siapa yang menyaksikan kita di akhirat. Ada 7 penyaksian kita di akhirat nanti. Bukan mulut saja, bukan tangan, bukan kaki. 7 penyaksian kita di akhirat sebagai saksi kita. Hebat. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, sebagai dalil menunjukkan kuasa di akhirat Tuhan akan tanya, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya tiada ada kamu dahulu di dalam dunia itu bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu, segala mata kamu, segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Tengok, atas dunia boleh kita sembunyikan, tetapi di akhirat tak boleh. Telinga kita dengar perkara-perkara yang tidak baik, suka dengan ngompak. Kalau dengar cerita dongeng, cerita ngompak, cerita yang menjatuhkan keaiban orang, sampai sebatu dengar lagi suara kita. Tak? Tapi kalau datang ngaji cara berkitab ni agak rasa berat sikit, tak sedap. Tu telinga kita, nampak? Beza kan? Tu kena faham tu. Tapi kalau suka dengar untuk menjatuhkan keaiban, penuh. Tepuk tangan lagi. Baik. Mata kita suka menelengakkan benda yang diharamkan. Suka perhati aurat orang, intai orang tengah mandi. Ini satu penyakit juga. Ada pun suka tengok cari keaiban orang. Orang cegah maksiat macam mana pula? Orang cegah maksiat kan? Orang ni termasuk ni? Tak, dia tugas dia. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Dia pergi cegah tu adalah orang repot, pergi cegah. Bukan pergi intai rumah orang. Intai, kamu
mandi, kita mandi pakai kain kan terlanjang. Tak. Dia orang bagi repot, bagi cegah. Orang tak puasa dalam Ramadan, makan di kedai-kedai Cina, bagi cegah, itu tak apa. Bukan bagi mencari kesalahan orang, dia sendiri cari salah. Saya pernah dululah masa di Kelantan kawan dengan orang pencegah maksiat. Hebat juga. Dia semua pandai, taekwondo pandai, silat pandai, ilmu pandai, semua dia pandai. Ceramah pandai, semua pandai lelaki. Kalau tak pandai silat, tak pandai taekwondo, pala nak cegah maksiat macam mana? Tangkap pensalah penjenayah ni dan dia lawan balik kan susah nanti. Dia ni guru taekwondo. Badan tak besar mana pun. Besar ni Azam je. Tapi kalau datang nak hala ke dia angkat kaki sampai ke muka. Tak lepas punya. Tapi dah meninggal lah. Nak ceritanya apa? Pergi tangkap orang yang tak puasa yang makan di kedai Cina. Kan Cina kan bila bulan puasa je dia pendapatan dia lebih daripada hari biasa. Sebab ramai orang Melayu pergi makan. Dia ada bodyguard, ada pengawal dekat luar ni. Bila datang je pegawai apa semua ni, dia lari. Sebab tu kalau ada tulis nama apa semua, dia tukar nama. Nama dia Clinton bin apa semua lah, bukan nama Melayu dah lah. Muka Jawa maaf lah. Tapi nama lain. Nak ceritanya apa? Dia jadi kawal. Tapi dia ni dah banyak kali tak pernah dapat tangkap. Tapi ada orang tu tapi tak pernah dapat tangkap. Dia menyamar seorang penyapu sampah. Dia tak perasan ni. Dia pakai baju kerja dia dekat dalam. Dia pakai baju kotor dekat luar. Pakai menyapu kan sampah lah. Nampak kawan dia tengah makan ni. Sedap nampak, seronok nampak. Dia masuk aja pun cekik tekak ni. Cekik tekak. Ni sebagai bukti. Bukti tengah makan ni. Dia ambil orang tu rembah kat peti ais, rembah kat TV, dia telanjang meja, hancur lebur satu kedai Cina. Cina tu pergi report Cina, boleh kata apa? Lain kali jangan buat kedai dari bulan puasa pada muka kan. Mana ceritanya apa? Itu bukan maksud kata mengintai kesalahan orang. Itu sebagai untuk mencegah daripada melakukan kemungkaran sahaja. Baik. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita buat atas muka dunia ini, kita tak akan lepas. Telinga kita akan menjadi saksi, mata kita akan menjadi, kulit kita ni kita sentuh, jalan dengan awet, lembutnya lah, dapat jadi isteri bagus dah. Tapi kalau abang-abang yang dah kahwin sebelum tu kita tahu buat lah kan. Ya Allah kan, sentuh tangan lembut je. Saya tak pernah lagi lah. Lembut tak tahulah lembut tu cerita kan. Ada sekawan dia cerita daripada sekolah kan, pegang tangan balik rumah kan, pergi pasar kan, jumpa pegang tangan lembut aja. Puasa senyap bulu-bulu. Betul lah, haram sentuh yang bukan mahram. Sebab apa? Dia ada karen. Dia ada karen. Abang-abang tahu lah, saya tahu macam mana sentuh orang perempuan yang haram nikah ni kan. Dia ada karen. Apa cuba sentuh mak kita, karen tak? Tak karen. Sentuh abang adik kita perempuan ataupun kakak kita, tak karen. Tapi cuba sentuh orang lain, karen. Nak tahu tak tahu, sentuh sendiri. Tapi haram lah. Dia ada karen tu. Betul, diharamkan. Dia meta, dia lain sikit. Betul lah, dia akan menjadi saksi kita di akhirat. Kerana apa? Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya itu yang tadi, kulit, telinga, mata, semua itu daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Tak bercerai, kita pergi mana pun kita bawa. Takkan kita pergi pasar tinggal mata. Takkan kita pergi dengar orang cakap tinggal telinga. Tak, mesti kita bawa sekali. Itulah kita kena jagalah. Mudah-mudahan bila kita dah berlaku apa semua, ingat minta ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi secara kesimpulan sikit lagi. Maknanya penyaksian kita di akhirat dia ada 7. Yang pertama malaikat. Malaikatnya akan menyaksikan kita. Dan yang kedua bumi. Ni bumi yang kita pijak ni, dia akan menjadi saksi. Betul, kita datang ngaji semua, dia akan menjadi saksi kita di akhirat. Dan yang ketiga masa. Ni masa kita ni.
waktu malam, waktu siang, bulan, tahun, hari, minggu, dia akan menjadi saksi kita. Dan yang keempat, lidah kita. Ni lidah dia akan menjadi saksi juga. Bila lidah menjadi saksi, bila. Dan yang kelima, anggota kita. Macam tadilah, tangan, kaki, semua menjadi saksi. Dan yang keenam, malaikat rakib atid. Jadi malaikat di luar, ini rakib atid ni menjadi saksi kita. Dan yang ketujuh, buku diary kita yang ditulis oleh malaikat, menjadi saksi juga. 7 perkara ni dia kena ingatlah. Betul kalau kita dapat beriman betul-betul lah kan, sungguh takut. Nak tinggalkan benda yang wajib pun takut, nak melakukan benda maksiat pun takut. Sebab apa? Takut di akhirat. Habis itu. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7. Ini soalan akan urai. Apa pertama, anggota yang pertama, apa dia, anggota 7 dan seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung balik pada masa-masa akan datang kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaflah kalau ada kesilapan, ada kesalahan kan. Dekat raya ni, sebelum bukan raya saja, seterusnya lah kalau ada terasa hatinya, maaf. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafii al-mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.